Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum semua pelajar-pelajar tahun 3 Osman insya-Allah. Untuk hari sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita baca doa belajar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pada hari ini Ustaz nak mengajar tentang arkanus solat. Okey, hari ini kita nak belajar tentang rukun solat. Mana rukun? Rukun adalah sesuatu perkara yang wajib kita lakukan. Wajib kita lakukan. Kalau kita tinggalkan ataupun kalau kita tak buat, maka tak sahlah sesuatu ibadah tersebut. Contohnya rukun solat. Rukun solat ada berapa? Rukun solat kita ada 13 perkara yang perlu kita lakukan. Kalau kita tinggalkan rukun tersebut ataupun kita buangkan ataupun kita kurangkan, maka tidak sahlah solat tersebut. Okey, mari kita tengok satu persatu yang 13 tu. Rukun solat ni bab sekali, bab rukun solat. Rukun solat ada 13 perkara. Rukun arkanu as-salati. Rukun solat. Rukun solat ada 13 perkara. Yang pertama, rukun solat yang pertama, an-niyatu. Sebut sama-sama dengan Ustaz. An-niyatu. Masuk an-niyat tu ialah berniat. Kita kena niatlah sebelum kita nak sembahyang, kena niatlah. Kalau sembahyang Zuhur, kena niat sembahyang Zuhur lah. Kalau niat sembahyang Asar, kena niat sembahyang Asar lah. Kalau niat Maghrib lah. Okey. Niat dia waktu mana? Waktu mana? Niat dia mestilah di dalam hati. Ketika mana? Ketika kita takbiratul ihram. Dia seiring dan sejalan. Kita angkat je takbiratul ihram tu, Allah tu. Bila sebut je Allah tu, kita terus niat di dalam hati. Sahaja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kena niatkan terus. Seiring sejalan dengan takbiratul ihram. Tu niat. Yang pertama. Rukun yang pertama. Yang kedua. Rukun yang kedua, al-qiyamu. Al-qiyamu apa makna dia? Berdiri tegak. Kita tak bolehlah berdiri sengit, tertunduk. Kita nak sembahyang, mula-mula nak sembahyang, kita kena berdiri tegak. Kita kena berdiri tegak-tegak. Tegak-tegak ni macam mana? Badan lurus lah. Badan lurus, tak ada bengkok-bengkok, berdiri tegak. Kita bersedia, menandakan kita bersedia untuk sembahyang. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa dia? Takbiratul ihram yang kita ni angkat takbir tu, yang dengan lafaz Allahu Akbar. Tu dinamakan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram ni lah kita masukkan niat tersebut. Niat yang pertama ni, ketika takbiratul ihram tu lah kita masukkan niat. Kita nak sembahyang apa? Sembahyang sunat ke, sembahyang wajib ke, especially yang kita disarankan, yang kita diwajibkan adalah sembahyang wajib. Yang itulah yang kita kena buat lah, yang kita kena lakukan. Kalau tak lakukan, kita berdosa. Sembahyang wajib, sembahyang yang lima waktu tu. Ni takbiratul ihram. Rukun yang ketiga, niat tu termasuk sekali dalam
takbiratul ihram. Maknanya seiring sejalan. Ketika kita takbiratul ihram tu, Allah, sebut je lafaz Allah, kita terus niat di dalam hati. Niat di dalam hati sembahyang apa ketika itu. Okey. Tu rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Yang pertama, kita ulang sekali lagi. Yang pertama, an-niyatu. Sebut sama-sama dengan Ustaz. An-niyatu. Yang kedua, al-qiyamu. Yang kedua, rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar tu dinamakan takbiratul ihram. Tu rukun solat yang ketiga. Rukun solat yang keempat, qira'atu al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah itulah daripada Bismillahirrahmanirrahim tu sampailah amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin tu tak termasuk waladdallin. Sampai tu. Tu adalah surah Al-Fatihah. Daripada bismillah sampailah waladdallin. Tu kena baca surah Al-Fatihah, wajib. Kalau kita tinggalkan, maka tidak sahlah sembahyang kita. Yang keempat. Yang kelima, lepas baca surah Al-Fatihah tu, kita rukuk. Betul rukuk? Rukuk kan. Rukuk ni antara berdiri dengan sujud tengah-tengah. Tu dinamakan rukuk. Nanti kita insya-Allah kalau 8 hari bulan nanti kita dah boleh bertemu muka, bersua muka, nanti Ustaz akan kita akan buat praktikal macam mana cara sembahyang tersebut. Okey, insya-Allah. Ini Ustaz ajar je dulu. Okay, nanti kita akan buat praktikal macam mana cara sembahyang yang sempurna, insya-Allah. Rukuk antara berdiri dengan sujud tengah-tengah tu adalah rukuk. Okey. I'tidal. Yang ke berapa ni? Yang ke 3, 4, 5, 6. Rukuk. Lepas rukuk, al-i'tidal. Al-i'tidal ni macam mana cara dia? Daripada rukuk tu, nak bangun berdiri tegak semula tu, yang itulah dinamakan i'tidal yang kita baca. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Pergerakan rukuk nak berdiri semula tu, Sami Allahu liman hamidah tu, pergerakan tu dinamakan al-i'tidal. Okey. Seterusnya, lepas i'tidal, sujud. Yang ke-7, sujud. Ini baru nombor, tadi tak ada nombor. Okey, ini ada nombor. Nanti Ustaz edit semula. Masukkan nombor dah hilang. Okey, yang ke-7, as-sujud. Sujud macam kita sujud biasa tu kan. Tahu kan? Okey, sujud. Okey, lepas i'tidal, sujud. Lepas sujud, yang bacaan dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tu. Waktu kita sujud tu kita kena baca doa tersebut, baca zikir tersebut. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ke-8, al-julusu baina as-sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Yang kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itulah tempat bacaan ketika kita duduk di antara dua sujud. Okey. Yang ke-9, julusu al-akhir. Duduk tayak akhir. Mana waktu kita tayak akhir tu kita kena duduk. Tak ada tayak akhir waktu berdiri kan. Kita kena duduk ketika tahiyat akhir. Yang ke-10, at-tashhudu fil julusi al-akhir. Mana muta? Membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Dalam duduk tahiyat akhir ni kita kena baca tahiyat akhir.
Tahiyat akhir yang ni lah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga habis. Innaka hamidum majid. Ni tahiyat akhir. Iaitu rukun yang ke-10. Seterusnya rukun yang ke-11. Dalam tahiyat akhir tu mesti kita kena ada selawat ke atas Nabi. As-salatu ala Nabi. Bukan solat. Selawat. Selawat ke atas Nabi. Apa selawat yang kita kena selawat ke atas Nabi? Dia dah termasuk dalam tahiyat akhir tersebut. Jangan pening-pening. Bila kita dah baca tahiyat akhir tu dengan sempurna tu, maka termasuklah sekali dengan selawat ke atas Nabi ni. Selawat dia berbunyi macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu selawat kata Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia ni. Ustaz nak ni sikit. Highlightkan sikit sini. Ada kadang-kadang pelajar-pelajar tersilap baca. Ada kadang-kadang orang tersilap baca. Dia baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Salah. Bacaan dia tahiyat akhir ni wa ala ali Muhammad. Tak ada tambah ha sini. Tak ada wa ala alihi, tak ada. Dia wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sehingga akhir ayat innaka hamidun majid. Tu dia selawat ke atas Nabi. Lepas yang ke-12, taslimatul ula. Taslimatul ula apa dia? Memberi salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama, al-ula, memberi salam yang pertama, yang kita berpaling ke arah kanan tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi, yang kita baling pada kanan tu, itulah dinamakan salam. Bacaan dia Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu salah. Tu kita nak bagi salam. Itu kita bagi salam kan, macam Ustaz bagi salam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Tu bukan salam. Tu bukan yang tu salam dia. Dia hanya Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pandang ke kanan. Tu dinamakan salam yang pertama. Yang Assalamualaikum warahmatullahi yang kita toleh ke kiri tu dinamakan salam yang kedua. Yang tu sunat. Yang pertama tu wajib. Yang kita Assalamualaikum warahmatullahi yang kita toleh ke arah kita berpusing kepala kita, bukan pusing badan, pusing kepala kita sahaja ke arah kanan, ke sebelah kanan. Tu adalah salam yang pertama wajib kita lakukan. Yang ke-13 at-tartibu. At-tartib ni apa makna dia? Mengikut susunan. At-tartibu ni apa makna dia? Mengikut susunan. Makna dia kita kena ikut susunan. Daripada atas tadi sampai ke bawah kena ikut susunan. Tak boleh lah maknanya kita nak apa ni? Rukuk dulu baru sujud. Bukan, maknanya kita nak sujud dulu baru rukuk. Tak boleh lah. Ataupun kita nak iktidal dulu. Lepas baca Al-Fatihah tadi, kita nak iktidal, macam mana tak boleh juga kan. Iktidal tu, lepas iktidal tu terus kita nak duduk tahiyat awal ataupun duduk di antara dua sujud. Tak boleh lah. Kita kena ikut susunan dia. Daripada yang pertama tadi, niat, tu qiyam, itu takbiratul ihram, itu baca surah Al-Fatihah, itu rukuk, lepas tu iktidal, lepas tu sujud, lepas tu duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, selawat kata Nabi, memberi salam yang pertama. Bila kita ikut susunan tu, yang tu dinamakan at-tartibu. Kita dah mengikut susunan, maka sembahyang kita diterima Allah. Sembahyang kita sah. Mana sembahyang kita sah, insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tadi kita belajar tentang rukun solat. Rukun solat ada 13 perkara.
Daripada yang pertama tadi, niat tadi, sehinggalah tertib. Tu adalah, ada 13 perkara tu adalah rukun solat. Okey, kita masuk pula tentang sunanu as-solati. Sunanu as-solati. Perkara-perkara yang sunat ketika solat. Sunat dalam solat. Perkara-perkara yang sunat dalam solat. Ada perkara-perkara yang sunat dalam solat. Yang rukun tadi wajib kita kena buat. Kalau kita tinggalkan yang rukun solat tadi, tak sahlah solat kita. Yang ni sunat dalam solat. Kalau sunat ni apa makna dia? Kalau kita buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak dapat apa-apa. Tu makna sunat. Kalau kita buat, dapat pahala. Kita nak tak nak pahala daripada Allah Ta'ala? Mesti nak. Kalau kita nak, kita kena lakukan. Sunat-sunat dalam solat. Okey, sunat-sunat ni dalam kategori sunat-sunat hai'ah. Antara sunat-sunat hai'ah, ada beberapa kategori sunat hai'ah. Yang pertama, perkara-perkara sunat dalam solat yang pertama. Yang pertama, raf'u al-yadaini inda takbirati al-ihram warruku'i wal-i'tidali wal-qiyami min at-tashhudil ula. Al-ula. Okey. Makna dia apa? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika takbir, ataupun ketika rukuk, ataupun i'tidal, ataupun bangun daripada tahiyat awal. Kan kita sembahyang kan, kita nak angkat takbir tadi kan, pergerakan tangan tu, pergerakan tangan dengan lafaz Allah, Akbar tu, tu adalah sunat. Okey, kita kata Allahu Akbar. Takbiratul ihram tu yang tadi sebut Allah Akbar tu wajib. Tu wajib, tu rukun, tu termasuk dalam rukun. Ni kita angkat tangan tu, pergerakan tangan tu, tu adalah sunat. Disertakan dengan lafaz Allahu Akbar tu adalah perkara yang sunat, yang kita lakukan semasa dalam solat. Ataupun kita bangun daripada rukuk kan, kita bangun daripada rukuk, ataupun kita nak rukuk tu Allahu Akbar kan, kita rukuk, Allahu Akbar, kita angkat tangan untuk bangun i'tidal. Kita angkat tangan tu. Yang tu antara perkara-perkara yang sunat ketika solat. Yang kedua, an-nazaru ila maudi'i as-sujudi. Dia kata an-nazaru. An-nazar tu melihat ataupun memandang. Memandang ila maudi'i as-sujudi. Memandang pada tempat sujud. Kita, tempat sujud kita kat mana? Kat depan tu kan? Dekat depan tu kan? Kita pandang ketika kita sembahyang, kita pandang tempat sujud. Tu adalah termasuk dalam perkara-perkara yang mendapat pahala tambahan dalam solat. Kita dapat pahala tambahan, maknanya sunat kat situ. Kita pandang tempat yang kita sujud. Kita sujud kat mana? Kita dah tahu kan tempat, kita dah boleh agak dah. Kita sujud tu tak kat mana? Muka kita tu lekat kat mana tempat sujud tu? Situlah tempat kita yang pandang. Kita pandang bawah lah. Tak ada kita sujud kat atas kan? Maknanya bila kita pandang tempat sujud tu, tempat sujud kita tu dekat bawah. Kita pandang dekat tempat kita sujud tu, kita mendapat pahala sunat. Yang ketiga, qiraatu doa iftitah. Membaca doa iftitah pun termasuk dalam kategori mendapat pahala sunat. Seterusnya, yang keempat, al-isti'azatu. Al-isti'azah. Al-isti'azah ni apa dia? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika mana kita baca ni? Bukan semua tempat kita kena baca a'udzubillah ni. Kita nak rukuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhana rabbil azmi wa bihamdih. Tak boleh lah. Tempat tu tak betul. Tempat meletakkan isti'azah tu tak betul. Contoh kita nak baca tahiyat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Tak betul. Bukan pada tempat tu. Isti'azah ni tempat dia kat mana? Sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Sebelum kita membaca surah Al-Fatihah tu, itulah tempat untuk kita membaca al-isti'azah. Untuk kita baca al-isti'azah. Apa makna al-isti'azah ni? Bacaan ataupun lafaz dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni dah dinamakan lafaz isti'azah. Okey, lafaz isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sembahyang tu 4 rakaat, maka 4 kalilah kita baca isti'azah ni. Kalau sembahyang tu 3 kali, 3 kalilah kita baca. Sebab Al-Fatihah ada 3 kali. Kalau sembahyang subuh 2 kali, macam mana kita baca 2 kali lah isti'azah ni. Isti'azah ni baca dia pada waktu mana, pada ketika mana? Pada ketika sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Kita angkat takbir kan. Allahu Akbar. Lepas tu kita baca surah, kita baca doa iftitah. Lepas tu baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga waladdallin. Amin. Mula-mula kita nak baca al-isti'azah. Kita mendapat pahala sunat kat situ, insya-Allah. Seterusnya at-ta'min. Ta'min. Membaca amin ketika selesai membaca surah Al-Fatihah. Tadi kita isti'azah. Sebut amin pun dalam kategori mendapat pahala sunat ketika sembahyang. Ni sunat-sunat ketika kita sembahyang. Mendapat pahala juga. Kita sebut amin tu pun dapat pahala juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita sebut tu pun mendapat pahala juga, insya-Allah. Kita dapat pahala. Ada satu lagi. Ada orang sebut tersalah amin ni. Ada orang sebut amim. Ujung tu dibuat mim. Salah lah. Salah, tapi taklah membatalkan solat. Sebab dia amin ni perkara-perkara sunat dalam solat. Dia tak membatalkan solat. Tetapi tak dapat pahala sunat lah. Sebab bacaan salah. Bacaan yang sebetulnya amin. Ada nun kat belakang dia, bukan mim. Tu dia. At-ta'minu. Membaca amin ketika selesai membaca surah Al-Fatihah. Tempat tu saja kita sebut amin. Tak ada tempat lain dah. Macam isti'azah juga tadi. Tempat dia mana? Sebelum kita baca surah Al-Fatihah. Amin ni tempat dia kat mana? Selesai membaca surah Al-Fatihah. Kalau ada 4 Al-Fatihah, 4 amin lah. Kalau ada 2 Al-Fatihah, 2 amin lah. Kalau ada 3 Fatihah, 3 amin lah. Tu dia. Yang terakhir. Yang terakhir untuk ni lah. Untuk kali ni. Ada lagi ni. Tapi yang ni terakhir. Yang terakhir, qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'da Al-Fatihah. Dia kata apa? Membaca. Qira'atu. Membaca sesuatu ataupun surah lain selepas membaca surah Al-Fatihah. Termasuk juga dalam perkara-perkara yang sunat. Dan ini pun kita dah amalkan sebelum-sebelum ni lagi dah. Pada dahulu kala kan kita sembahyang kan. Kan kita biasa jadi imam kan. Yang ni terjadi kalau kita sembahyang seorang lah. Kalau kita sembahyang jemaah, jaranglah kita baca surah ni. Baca surah selain pada surah Al-Fatihah ni. Kan kalau kita sembahyang sunat kan, lepas baca surah Al-Fatihah tu, kita bacalah Qul huwallah ke, Qul a'udzu birabbil falaq ke, Qul a'udzu birabbin nas ke, Inna a'tayna. Apa saja surah, tak kisahlah panjang atau pendek, kita tetap mendapat pahala sunat dekat situ. Membaca surah selain daripada surah Al-Fatihah, ataupun selepas membaca surah lain selepas membaca surah Al-Fatihah. Tempat dia ke mana? Baca surah lain ni tempat dia ke mana?
tempat dia selepas baca surah Al-Fatihah sahaja tempat dia. Tak bolehlah tiba-tiba tengah rukuk kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Tak bolehlah, tempat tu salah. Tempat dia kat mana? Membaca surah lain selepas selain daripada surah Al-Fatihah ni, tempat dia kat mana? Tempat dia selepas membaca surah Al-Fatihah itulah tempat kita membaca surah-surah lazim ataupun surah-surah selain daripada surah Al-Fatihah yang ada dalam Al-Quran. Sunat kita membaca surah selepas membaca surah Al-Fatihah, kita mendapat pahala sunat di situ insya-Allah. Okey, kita amalkan rasa ni memang dah diteril lah kan. Sunat perkara yang sunat-sunat ni biasa kita dah kita belajar memang dah automatik lah, memang kita dah lakukan semua ni. Cuma kadang-kadang an-nazaru ila maudi sujudi. Kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang bila semayang, kadang-kadang bukan pelajar sajalah, sesiapa sajalah, mata diliaukan mana kiri kanan, especially budak lah kan, pelajar kan, especially pelajar lah, especially kamu lah. Kadang-kadang mata tu bila kita semayang kita kena pandai tak sujud. Untuk apa? Untuk kita menambah kekhusyukan kita dalam semayang. Kita ni tidak mata jeling kawan sebelah, cucuk kawan sebelah. Nampak tu? Ni. Kalau kita tak pandai tak sujud, maka kita tak dapatlah pahala sunat dalam solat tersebut. InsyaAllah. Okey, itu saja daripada Ustaz untuk kali ini. InsyaAllah untuk 8 hari bulan nanti kita akan bertemu bersumka, kita akan buat praktikal. InsyaAllah kita akan buat praktikal tentang solat ni, bab solat ni. InsyaAllah untuk kamu lebih yakin dan memahami bagaimana cara untuk menunaikan solat dengan ataupun dengan yang terbaik. Cara yang betul lah, cara yang betul. Nak rukuk macam mana, keadaan berapa nak rukuk macam mana, kaki lurus ke, tak lurus ke, nak sujud macam mana, berapakah anggota-anggota sujud. Lepas tu nak baca, kita nak membaca tayat akhir, kita nak hafal, siapa yang tak hafal tayat akhir tu, kita nak hafal tayat akhir tu dulu macam mana. Kita nak praktis salam tu macam mana salam cara Nabi. Macam kita nak praktikal semayang tersebut insya-Allah. Kalau kita ada kelapangan, kalau dan kita ada keizinan daripada Allah SWT, kita akan buat praktikal insya-Allah. Okey, itu saja daripada Ustaz. Mudah-mudahan kamu faham. Nanti Ustaz akan bagi lembaran ataupun kerja berkenaan dengan tajuk yang kita belajar ni. InsyaAllah nanti kamu buat. Siapa yang dah buat tu nanti tulis dalam grup WhatsApp, saya dah buat. Tulis nama. Okey, insya-Allah. Kita akan bertemu pada minggu yang akan datang dengan tajuk yang lain lah insya-Allah. Okey, itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.